Dalam aspek ini, Tan Sri Yang Dipertua, saya harap bahawa apabila Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri menjawab jawatan penting Perdana Menteri dalam saat yang begitu genting ini, dalam saat kemelisitan ekonomi, beliau boleh menumpukan perhatian kepada satu, memupuk perpaduan nasional. Kedua, membantu mangsa-mangsa kemelisitan ekonomi. Dan yang ketiga, haruslah memastikan bahawa hak politik dan prinsip demokrasi mestilah ditegakkan. Apa yang berlaku di negeri Perak adalah sesuatu yang tidak memberikan imej yang baik kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kerana rebutan kuasa sedemikian bukanlah satu lembaran baru dan baik yang harus dibuat oleh seorang Perdana Menteri yang baru. Kerana ini menunjukkan bahawa beliau membelakankan konsep dan prinsip demokrasi. Macam mana sebuah parti Barisan Nasional yang tidak mendapat sokongan mandat populariti atau majoriti rakyat Perak boleh memerintah Perak. Sebuah parti Barisan Nasional yang hanya mendapat sokongan 46% rakyat Perak, macam mana boleh memerintah 54% rakyat Perak yang telah menolak sama sekali Barisan Nasional. Dalam aspek ini, Tan Sri Yang Dipertua, saya rasa kalau demokrasi membolehkan yang dapat 46% sokongan rakyat memerintah 54% rakyat Perak, itu bukan lagi demokrasi. Itulah ada satu dictatorship atau pemerintahan rakus dan bersifat Firaun. Dalam aspek ini, saya harap tolonglah kita hormati prinsip demokrasi di mana rakyat boleh menentukan sekali lagi siapa yang mereka mahu untuk menjadi kerajaan dan memerintah mereka. Dalam aspek ini, bila kita cakap tentang demokrasi, janganlah pula dikaitkan dengan isu yang lain yang tidak ada bersangkutan dengan hak rakyat untuk memilih dan menentukan siapa menjadi kerajaan atau parti pemerintah dalam negeri mereka masing-masing. Kalau ini cuba dikaitkan atau mengaitkan institusi lain, saya rasa ini akan mengeruhkan keadaan dan juga akan merosakkan usaha untuk memupuk perpaduan nasional. Saya ingin merujuk pada satu buku baru ini oleh seorang pemenang ekonomi Hadiah Nobel, Joseph E. Stiglitz, dalam buku yang bertajuk Making Globalization Work dengan Izin, di mana saya rasa mencerminkan apa yang dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong, di mana Tuanku ingin meminta semua menggembelengkan tenaga demi pembangunan ekonomi negara. Kalau kita lihat dalam sudut pembangunan ekonomi negara, apakah kayu pengukur kejayaan? Dalam saya nak baca keratan buku Joseph Stiglitz, Nobel Prize winner for Economics dalam tahun 2001, di mana dinyatakan success means sustainable, equitable and democratic development. It focuses on increasing living standards, not just on measured GDP. Income is of course an important part of living standards, but so too is health and education. Sometimes we do not talk about gross national product. We talk about gross national happiness that improves education, health, and the quality of life for all. That is sustainable, equitable, and democratic. Dalam aspek ini kita harus dapat sedikit sebanyak
pesanan oleh seorang ahli akademik yang di antara yang paling unggul. Sustainable, iaitu menggunakan sumber manusia pada hari ini dalam bentuk dan keadaan di mana ia masih boleh digunakan pada hari esok, masih boleh digunakan oleh generasi akan datang. Yang kedua, keadilan, equitable, di mana ia boleh diagihkan secara bersama, boleh dinikmati secara bersama oleh sebahagian besar rakyat Malaysia. Demokratik. Minta laluan. Itulah asas utama. Minta maaf, hanya 20 minit saja. Oh, takut. Ini adalah tak asas bagi. utama supaya kuasa rakyat dapatlah ditegakkan. Dalam aspek ini, saya amat khawatir. Kalau kita lihat ketiga-tiga kayu pengukur ini, nampaknya usaha yang dijalankan oleh Barisan Nasional kebelakangan ini telah gagal. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ingin menunjukkan beberapa Minta laluan. contoh di mana kerajaan Barisan Nasional telah gagal. Saya minta Minta maaf. laluan. Minta maaf. Tak boleh. Yang pertama, kalau monolog, kita lihat dalam Monolog. aspek keadilan, saya meminta tadi yang amat berhormat Timbalan Menteri dalam pakej stimulus ekonomi yang kedua yang akan dibentangkan pada kurang 5 minit lagi yang berhormat. bulan depan. 5 minit lagi. Ya. Oh ya, baik. Akan depan. Berikanlah bantuan kepada mereka yang kehilangan kerja. Kerana kalau kita lihat unjuran untuk tahun ini dan tahun depan mungkin sebanyak 150,000 orang akan kehilangan kerja. Saya harapkan bayarlah mereka bantuan pemberhentian kerja kalau tak dapat latihan semula, sekurang-kurangnya seorang RM800. Kalau ia dibayar untuk tempoh 1 tahun, Tan Sri Yang Di-Pertua, ini tidak akan makan perbelanjaan yang lebih daripada 1.5 bilion ringgit setahun. Dan ini jauh kurang daripada apa yang dibelanjakan oleh kerajaan untuk menyelamatkan beberapa syarikat bermasalah di Bursa Malaysia. Tengok, kerajaan Barisan Nasional rela menggunakan wang pekerja, wang KWSP untuk menyelamatkan syarikat-syarikat di Bursa Malaysia, tetapi tidak bersedia untuk membelanjakan 1.5 bilion ringgit untuk tolong 150,000 pekerja-pekerja Malaysia yang mungkin kehilangan kerja. Di manakah keadilannya, Tan Sri Yang Di-Pertua? Itulah sebab saya merayu sekali lagi, kalau kita boleh gunakan wang pekerja untuk menyelamatkan syarikat Bursa Malaysia, mengapa kita tidak boleh gunakan sebahagian kecil daripada jumlah yang dibelanjakan untuk menyelamatkan syarikat-syarikat besar untuk orang-orang biasa? Bila syarikat-syarikat di Bursa Malaysia untung, kita tak lihat mereka kongsi keuntungan bersama dengan rakyat. Tetapi bila mereka menghadapi kerugian, wang pekerja digunakan untuk selamatkan mereka. Mana keadilan ekonomi di sini? Saya harap Minta penjelasan. penjana bebas kita dapat salurkan bekalan Minta gas penjelasan. yang lebih kepada negeri-negeri yang perlukannya. Bukan semua disalurkan kepada IDP. Kerana ini tidak adil. Dengan subsidi sebanyak 63 bilion, Tan Sri Yang Di-Pertua, saya rasa ini adalah terlalu besar.